Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Sesi 2 jam, satu sesi hari ini insyaAllah dari jam 5 sehingga jam 7. Dan hari ini kita akan sentuh mengenai dinamik pasaran, analisa struktur dan juga korelasi pasaran. Kita akan lihat juga kepada analisa pasaran selama 1 jam pertama, di mana kita bincangkan kepada apa kesan daripada tindakan Fed semalam. Dan sebenarnya kita dah bincang benda tu 3 bulan sebelum ni sejak bulan 12 kita dah cerita, bulan 11 kita dah cerita benda tu tahun lepas. So apa peluang dagangan daripada apa yang berlaku semalam. Atirah, waalaikumsalam. Dan sebelum kita mula, saya baca penafian dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap lebih tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagangan online sesuai untuk anda dengan ambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Wassalamualaikum. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal. Oleh itu jangan gunakan modal dan peluang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Galih? Merun. Okey. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul sahaja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu kepada apa yang berlaku semalam. Tak ada kejutan, actually kita dah bincang benda ni di mana pada tengah malam tadi jam 3 pagi Fed telah FOMC telah menaikkan kadar polisi sebanyak 25 mata, menjadikan Fed Fund Rate kadar ceiling dia pada 4.75. Kita, kalau anda ikut sesi-sesi saya sejak minggu sebelum ni, 2-3 minggu kita cerita benda ni kan. Itu bukan mengejutkan. Tak ada apa yang baru. Okey. Cumanya nampak kalau kita lihat dalam bahasa yang diguna pakai, Fed menyatakan lepas ini dia akan lihat masih lagi kepada data inflasi, jangkaan kepada inflasi serta pekerjaan. Sebab itu dua mandat kerja utama Federal Reserve. Yang pertama adalah mengekalkan kestabilan harga, memastikan inflasi naik tapi tak naik terlalu tinggi dan ataupun berada pada tahap yang diterima dan jangkaan masa panjang untuk Fed adalah sekitar 2%. Itu dah kita bincangkan semalam actually. Betul tak Zira? Wala. Garis. Dan juga kadar pengangguran kekal rendah. Itu kita dah bincangkan. Nothing new Cumanya pasaran menjangka bahawa pada mesyuarat pada ini yang berlaku semalam kenaikan sebanyak 4.75 dan pasaran menjangkakan satu lagi kenaikan. Ingat tak yang ini semalam? Semalam ada satu kat sini kan? Ingat tak? Ingat tak sebelah sini semalam? Iaitu kenaikan kepada 5.25. Dah hilang dah. Atirah, dah hilang dah benda ni. Semalam kan ada satu. Ini untuk March bukan yang malam tadi. Ini adalah Fed Fund Futures. Maksudnya jangkaan ke depan bahawa Fed akan menaikkan kadar polisi sebanyak 25 mata. Okey, itu bukan soalan. Yang jadi persoalan adalah selepas tu. Selepas tu. Di mana ini yang jadi persoalan. Adakah Fed kekal ataupun masih naik lagi kadar polisi? Dah hilang lah yang sebelah kanan tu kan. Yang ini yang tadi tu, yang sebelah sini dia ada dia ada 3. Tak ada. Bikin. Okey, so itu bukan soalan. Jadi persoalannya adalah adakah dia akan kekal pada 5% kadar ceiling 5% ataupun dia akan naikkan. Dan kalau ikut projection pada Disember dijangka dinaikkan. Okey, itu projection Disember. Tetapi apa yang kita ada? Yang berlaku sekarang ni adalah
kadar inflasi berada pada bawah daripada kadar faedah. Ingat, tahun lepas kita dah sebut benda ni, Galih. Ingat tak? Untuk turunkan kadar faedah, untuk turunkan inflasi, berdasarkan sejarah yang silam sebelum-sebelum ni, kadar polisi hendaklah inflasi nombor mana? Ada PPI, CPI, PCE tu. PCE berada di bawah, ni maksud saya. Ni yang kita tunjuk semalam. Lupa saya nak buka chart ni. Okey, kadar inflasi untuk US, iaitu yang menjadi perhatian untuk Fed adalah kadar PCE. Mana dia ni? PCE, kadar PCE. Ni. Okey, berada di bawah, ini berada di bawah daripada Fed punya rate. Keyboard. Ni berada di bawah Fed punya rate semasa. Mana dia? Bukan yang ini. Ada satu lah, saya pun tak ingat mana satu yang kita nak tunjuk. Apa maksud dia? Maksudnya, pasaran mula menjangka Fed tak naik rate. Selepas kenaikan pada Mac, satu lagi pada Mac bulan 3 nanti dia akan naikkan rate. Ini bukan soalan, ini apa yang dijangka pasaran. The thing is, market nak tengok yang ini. Pada bulan 3 nanti ini akan keluar sekali lagi, iaitu projection materials, unjuran, jangkaan, di mana pasaran menjangkakan ini yang 5.1 ni sebenarnya adalah kadar median, kadar pertengahan. 5.1 tu maksudnya kadar rate akan dinaikkan 5.25. Sekarang ni 4.75. Bulan 3 dinaikkan ke 5%. Jadi kalau cuma 5%, lepas tu tak naik lagi, ini yang 5.1 ni, iaitu 5.25, tak ada. Ini akan diturunkan ke 4.9. Dah tahu apa nak buat FOMC pada bulan 3, bulan depan. Yang FOMC malam tadi kita dah cerita sebelum ni. Okey, boleh tengok recording dekat Galih tu. Kita dah sebut benda ni. So, jangka sekali lagi FOMC, selepas FOMC ataupun ke arah FOMC, anda akan dapati pergerakan yang anda nampak seperti semalam. Boleh? Dah sebut sekarang. Okey, jadi itu bukan soalannya. Jadi apa kesan dia? Kesan dia, sebelum ni kita jangkakan, ingat tak? Di sini semalam kita ada 3 line. Iaitu ini turun ke bawah, test low sini sebelum naik ke atas. Satu lagi view adalah daripada sini kita akan test low ini. Wassalam Kristianto. Nampaknya tak ada dah. Kita ada untuk disebabkan oleh, kita nampak untuk indeks-indeks. Kalau anda tengok sekarang apa yang berlaku kepada DAX. DAX tengah buat benda ni. Dan sekarang ni, ini some sort of lekuk 3. Sama ada, kalau ini masuk balik, kita akan jadikan ini 1, 2. Line kuning dengan merah dah tak ada dah. Jadi kita ambil satu view lah, view yang utama kita ikut. Jadi, maksudnya, kita sedang menjangkakan satu yang amat-amat bullish. Okey, kita ada ECB, kita ada Bank of England, dua-dua dijangka naikkan kadar polisi sebanyak 50 mata asas. Tapi saya tak jangka dia akan banyak mendatangkan volatility kepada pasaran. Untuk time frame yang lebih besar lah.
tak seperti Fed semalam. Okey, jadi kita nampak untuk DAX pun dah break high di sini. Kita ada untuk US 100 dah break high di sini. Apa maksud dia? Maksudnya low ini kita dah ada sequence. Faham tak? Daripada low di sini kita dah ada sekurang-kurangnya sequence satu. Low, high, siri ya. Higher low, higher high. Okey? Kita tengok kepada had mana. Okey, untuk US 100 ni ia dah berada dalam zon 100%. Tetapi ini untuk US 100 ya. Kalau anda breakkan ini kepada struktur yang lebih kecil, di sini sendiri anda dah ada dari low ni 1 2 kita dah ada separate structure. Ini kenapa tak kira? Sebab dekat RSI dia tak ada confirmation. Dikira sebagai satu. Maksudnya dalam ni sendiri anda dah ada low daripada yang besar, low, high, higher low, higher high, higher low. Dan kita dah ada structure baru. Ini pun dah reset balik. Maksudnya Fibo yang jadi perhatian semasa adalah ini. Current move ni kepada yang lebih atas. Movement ini sekurang-kurangnya 100% ini. Sikit lagi. Ni yang kita nak tengok. Okey, apapun any correction kepada structure di sini ataupun kepada struktur ini, sebab ini kita dah ada reset. So anda tak dapat trade yang pullback ini, tak dapat. Kena tunggu struktur yang ini. Maksudnya anda ada reset yang lebih besar. Sorry, bukan struktur ini, struktur ini. The whole thing ni ada reset, then baru kita trade. Okay, asalkan anda tak short dia. Itu dia. Asalkan anda tak short index. Kalau teknik anda memberikan tempat masuk, masuk. Ya, asalkan bukan short. US 30 pun sama. Ini mungkin one more low sebelum ke atas. Tapi ini tak dapat jadi lekuk 3. Apa signifikan dia? Galih, ini satu siri. Ini satu lekuk. Ni lekuk kedua. Lepas tu, kalau kita jangka ini adalah 1, 2. Lepas tu kita jangka lekuk 3. Apa yang tak boleh dalam lekuk 3? Keyboard. Kristianto tahu. Bicat. Maksudnya macam ni Anda jangka 1, 2, 3. 1, 2 dah ada, dah nampak. Ada dapat lukis 5. Kalau kita jangka lekuk 3, apa yang tak boleh berlaku dalam lekuk 3? Lekuk 1, ini boleh berlaku. Dia bersilang balik. Ini boleh jadi diagonal. Separation. Dalam ni kita dapati dia bertindih. Kalau kita nak buat lekuk 4 kan. Jadi tak ada separation. Sama ada view yang amat-amat agresif adalah ini 1, 2, 1, 2, lepas tu 3. Itu amat-amat agresif. Kita ambil yang less agresif, di mana sini 1, 2,
1, 3, 4, 5 dan kembali sebelum naik balik ke atas, ya. Dan the whole thing ini merupakan diagonal move. Sekiranya dekat US 30 ni membuat lekuk 1, okey, membuat lekuk 1, boleh tak yen pair? Adakah ini yen dynamic atau dolar dynamic? Sekiranya ini lekuk 1 ataupun 1, 2, 1, 2 semasa kat sini, either 1, 2, 1, 2 ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Yen dynamic ataupun dolar dynamic. Kalau ini merupakan lekuk 3, then kita akan ada negatif yen dynamic. Tapi kalau the whole thing ni 1, 2, 1, 2, ini boleh jadi dolar dynamic, di mana dia melengkap, dan dekat sini nanti baru dia pecut. Either one. Semasa dekat sini, ini masih lagi, sebab tak ada separation. Nampak bikat? Ini masih lagi dolar. Sepatutnya, sekiranya kita ada yen, negatif yen dynamic, UJ tu ke atas. Kita tak nampak UJ pecut. Boleh? Galih tanya, UJ nak ke mana FOMC? Sell. Betul tak Galih? Tu dalam chat room lain. Okay? UJ masih ke bawah. Maksudnya, ini masih lagi dolar, bukan yen dynamic. Belum lagi yen dynamic, ya. Ini masih lagi dolar dynamic. Dua view sama ada kita ada 1, 2, dan ini adalah yang merah. 1, 2, 1, 2, ataupun yang less agresif adalah ini merupakan yang seperti kita lukis. Ini less agresif. 1, 2, ini kalau break ke bawah, ini 4. Dan satu lagi high, 5. Saya lukis untuk kita nak trade. Ya. Maksudnya, sekiranya ini merupakan yang besar sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5, kita confirmkan sebagai motif. Bukan untuk trade US 30. Sebaliknya, anda trade apa yang dah break high di sini. Maksudnya structure ini, ya. Structure ini break. Dan anda ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iaitu seperti US 500 yang dah break high. Dan setakat ini kita ada, daripada breakout dia, kita baru saja ada 3. Kalau tak masuk pagi tadi tak nampak. Okay, so this retracement merupakan peluang untuk long. Bagi mereka yang ada posisi untuk US 100, anda simpan posisi anda. Kat mana TP dia? Mana pergi, siapa nama dia? Dormant fee. Okay. Kalau ini buat retracement pun,
against low di sini, ini mungkin merupakan peluang. Ini mungkin satu biru. Saya letakkan yang agresif dekat US 100 ni. Maksudnya ini adalah, saya tak tukar lagi. Ini adalah yang merah. Ini nanti saya updatekan chart buang dia. Ini adalah 1, 2, 3, 4, dan kalau dia buat pullback 1, 2, 3 merupakan peluang untuk long. Bagi mereka yang ada posisi di sini, TP anda adalah daripada sini, daripada ini. Kalau anda holding lebih lama, ia adalah kepada yang ini. Bagi mereka yang nak hold lama, dah sampai dah pun. Jadi TP anda adalah daripada ini tadi. Sekejap. Mana tipu. Daripada sini. 100% dia. Dah sampai dah pun. Dah sampai dah pun. Jadi ikut TP yang asal lah. Iaitu 100% yang ini. Kita jangkakan akan ada pullback sebab kita berada 618764. So kalau anda tak ada entry lagi, pullback ini merupakan peluang untuk entry. Faham? Itu US 100. US 30 tak ada. Saya tak tahu kenapa orang tahu trade US 30. Okay, jadi any pullback dia, ini boleh ke atas lagi ataupun dah start jatuh ke bawah. Saya cuma nak tengok, ini dekat time frame kecil. Saya cuma nak tengok bila pullback ini berlaku. Trendline di sini break. Faham? 1, 2, 3, 4. Dan kalau dia buat macam ni, dan anda nampak benda-benda ni, itu peluang untuk entry. Ingat, anda sedang tunggu lekuk 2. 3 lekuk tu kena sampai 38.2 sekurang-kurangnya. Kalau anda nampak kecil je, dia macam ni tak sampai, jangan. Boleh? Benda yang kita dah ulang-ulang, saya pun tak tahu berapa kali ulang. Boleh? Okay, US 100. DAX tak bagi can. Tak ada apa. Ni tak dapat. UK 100 nothing. 1, 2, 3 baru 3 tak nampak. JP25 elakkan. Spain 35 ini pun sama. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pullback ini merupakan peluang untuk entry against low di sini. Ini time frame kecil-kecil Okey, pullback daripada M30, M15 untuk Spain 35 dan juga kepada US 500. Okey. Yen pair lepak tepi. Ini boleh habis. Saya buat macam ni. 3, 4 dan 5. Dan naik ke atas. Nampak macam tu pun. Cumanya ni pun dah nampak macam tu. Ini pun dah nampak macam tu. Dah lain struktur dia. So ini adalah benda ni. Jadi kalau ini ke atas, dolar akan buat retracement.
Maksudnya, dollar pair yang lain seperti EU, dollar index akan buat retracement. Sama ada ini dah start ataupun satu lagi ke bawah, baru dia buat 1, 2 dan 3. Ataupun ini dah start. Boleh? Kalau ini bermula sekarang, dan indeks akan buat retracement sekarang. Ini akan buat retracement sekarang. Mana-mana satulah. Boleh? Jadi sekiranya itu berlaku, euro US dollar, ini ada peluang untuk long. Sekiranya ini berlaku. Ini adalah satu hitam. Ini dua hitam. Boleh? Big Cat, benda nak berulang-ulang sama je nak. Ya, kenapa? Ini dah break. Dan break dia adalah 3. 1, 2, 3. Belum dapat 3. Dia kena 5. Okey, euro US dollar. GU tak ada, U-Share pun sama. Bila anda nampak retracement against high ini, macam mana tahu dia against high ini? High ini adalah dalam daily 2, 3 daily. Saya tak lukis kat daily. H4 pun nampak. The moment anda nampak H4 ni, dia reset. Then anda cari peluang. Trade bilanya ada trend. Simple je. Apa trend? Trend adalah benda tu. Then trade. Mengsedar jangan. Habis. Benda simple. Jangan trade tengah-tengah. Setakat ini kita cuma nampak 3, 4, mungkin satu lagi. Then baru trade. Bila dia buat retracement against high ini. Okay, sebab dia dah break. Itu je. Maksudnya ada high, low, lower high, lower low. Kita tahu belakang ni reset. Ni dekat weekly. Weekly reset A dan B. A, B. A, B. Dan kita dah ada penurunan. Daily. Ini satu structure. Maksudnya sini high, sini low, sini lower high, sini dah buat lower low. Okey, dan jadi daripada sini kepada lower low time frame dia, kita akan ada 5, 9, 13 dan seterusnya. Kan? Jadi kalau kita lihat kalau kita kecilkan kepada H4 daripada B ni kepada H4, kita baru saja ada satu structure, dua structure. Ni sebenarnya H8 tapi tak apa. Boleh. Satu, the whole thing 2. Ni tak buat low pun. So kita baru saja ada daripada B kepada C akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita baru saja ada benda ni. 1, 2. Break sekali lagi. 3. Tak boleh. At least 4, 5 kalau nak truncate pun. Kalau dia nak truncate pun faham? Jadi kena ada 5. Sekali baru 3. Jadi pullback ini kita boleh trade. Kita ada Fibo dia, jangkaan tak sampai lagi 100%. Itu yang incomplete sequence tu. Boleh? U-Share, Euro, US dollar pun sama. GU tak ada apa. Break bawah tak ada apa pun. Naik ke atas tak ada apa. Sebab ni sideways. The whole thing ni sideways. Tak ada apa. Low tak, high tak, apa pun tak. Okey, GU lepak tepi dulu.
UCAT pun dah break. Cumanya kita jangka, tengok ni beza dia. Ini cara mapping dia. Ini X. X kepada Y. Ada berapa lekuk? X kepada Y adalah, ini cara mapping dia. Inilah bahasa chart. Sebab itu jangan tukar. Janganlah tukar. X kepada Y adalah mapping korektif. Maksudnya 3 ataupun 7. Now, kita ada berapa lekuk daripada X ini, yang invalidation ni. Ni cara nak baca chart Elliott wave. Wassalam Rosli. 1, 2, yang kita nampak dia tengah buat 3. Boleh tak dia terus besuk ke atas? Boleh. Tak dapat. Lainlah kalau dia buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ni boleh trade untuk short. Sebab X kepada Y 3, 7, 11. Sini setakat ini kita baru saja ada 1, 2 yang nampak mata saya 3. Jadi pullback ini tak dapat nak trade. Itu UCAT. AUD US dollar. Kita tengok dari bawah. B kepada C akan ada 5. Setakat ini kita tandakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Ni tak dapat trade. Itulah mapping yang saya guna pakai. Saya kalau ada cara lain nak map sequence, saya tak pakai Elliott wave. Elliott wave mengarut. Elliott wave, kalau pakai Elliott wave saja mengarut. Apa-apa kita boleh lukis. Kita map sequence berdasarkan kepada structure dan momentum. Sini ada 3, 4, 5 daripada B. Itulah invalidation ni. Ada kira start mana? Dari invalidation. Kalau ini cara baca dia. B kepada C adalah kiraan motif. Ataupun kalau kita tukar ni jadi 2. 2 biru. Sama juga. 2 biru, 1 biru. Sama juga. Sebab sini akan ada kiraan motif. Kalau sini X, ini boleh trade. Faham tak? Kalau ini X. Sebab 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak boleh 5. X kepada Y adalah 3, 7, 11. Itulah teknik 3, 7, 11. 15 tambah 4 dan seterusnya. Faham tak? Jadi sekarang ni kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tak dia terus turun? B kepada C. Ini boleh tak jadi C? Boleh. Boleh tak saya lukis ini sebagai 1, 2, ni 3, ni 4, ni 5. Lepas tu habis C, truncated, turun ke bawah. Boleh kan? Tak langgar hukum Elliott wave. Sebab itu, ini tak dapat nak trade. Now, New Zealand dollar. Tapi jangan pergi short dia kan. New Zealand dollar. New Zealand dollar structure dia lain sikit. B kepada C. Cuba abang ulang set up. Okay. B kepada C. Ni adalah 1. Ni mungkin the whole thing 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, now 7. Dah break high. Jadi pullback ini peluang entry. New Zealand dollar. Gold lain sikit. Sebab gold tu kita trade momentum. Iaitu benda ni di cap lebih daripada 1618.
Jadi kita tahu daripada apa? 2 kepada 3 akan ada 5, 9 dan seterusnya. Daripada bawah ni kita tahu the whole thing ni satu structure. Dalam ni pun lebih daripada 1618. Jadi anda tunggu lekuk 4 dia. At least 1, 2, 3 ni dah lebih dah. Tu lain sikit, momentum. Tu momentum sequence. Lain sikit daripada ni. Saya nak terangkan yang asas dahulu. Yang momentum tu, itu agak advance sikit. Yang asas dahulu, yang incomplete sequence yang asas dulu. Sebab dalam ni, sebagai satu structure, dia melangkaui, ni boleh tak? 4, 5, lepas tu jatuh. 4. Boleh? Either ini adalah 4 merah ataupun belum habis. Jadi fahamkan yang asas dulu, yang tak sampai 100% dulu. Wassalamualaikum. Tu goal. Goal ni sebab kita ambil yang ni. Saya buang dia punya blue box tu, tak nak orang pergi kejar balik dah. Tak nak orang pergi kejar. Oh, kat sini dia pergi lagi. Boleh tak trade gold kat sini? Boleh tak? Soalan saya, ini boleh tak trade gold? Apa jangkaan kita kepada indeks tadi? Apa jangkaan kita indices tadi? Apa jangkaan kita kepada US dollar? Adakah dua ni extend ataupun buat pembetulan besar? Biasa kita dengar indeks naik, gold jatuh kan? Tak. Sebab the whole thing ni adalah dolar. Yes. Ini soalnya kita jangka extend. Dua ni dijangka extend. 1, 2 dan ada 3. Jadi kalau gold buat pullback ini adalah peluang untuk entry. Boleh? Kalau anda lebih berhati-hati, the best adalah bila dia break sekali lagi yang kecil. Tapi bagi anda yang agresif, sini adalah peluang entry. Disebabkan dua yang tadi tu extend. Itu yang saya explain tadi pasal benda ni extend. Maksudnya ini extend. Ini satu biru. Salah color. Satu biru, 2 biru, 3 biru. Dolar. Kita jangka sini extend. Sama ada satu bawah lagi, lepas tu 2, lepas tu turun. Ini sama dengan gold. Okey. Sekiranya faham tak? Cuma saya nak dekat cat lah tengok, faham? Kalau kita jangka ini akan extend, ini kita jangka ini pun akan extend. Boleh tak? Saya tak dapat lukis lain sebab anda tengok cat lah. Boleh je? Faham? Tak faham? Kalau tak faham yang ni saya tak tahulah macam mana nak explain dia. Jadi kalau anda trade gold, anda tak trade euro US dollar tadi, anda tahu dia sama. Jelas tak? Tak jelas. Clear tak? Tak clear. Boleh? Yes, lukiskan. Sebab tu saya providekan chart. Kalau setakat anda pergi tengok chart saya nak buy ke sell, itu tak guna. Itu jadi signal. Baik, saya buat copy trade. Saya tak mengajar.
Kan, buat apa? Kalau saya buat komputer, saya tak mengajar. Seriously. Ataupun buat signal service, saya tak mengajar. Buat apa mengajar? Ni tempat buy, tempat sell. Tujuan saya kongsikan chart adalah untuk anda semua lukis balik. Anda nak mengajar, anda mengajar. Ambil semua tu. Anda nak buat komputer, buat. Tapi kuasai dulu. Boleh? Jadi kalau kita jangka ini akan extend, kita jangka goal juga akan extend. Kalau dia break divergence, H4 dia break divergence. Ingat, lekuk 3 kena ada divergence. Hujung lekuk 3 sebab ini motif. Faham? Ini motif. Lebih satu, lebih lah tu. Tak sampai lagi. Kalau ini break 1618, dalam ni motif. Ini pun motif. 1, 2. Ini lebih daripada 1618. Jadi dia kena berakhir dengan divergence. Sekiranya movement semasa ni break high di sini, hilang divergence dia, kita extendkan 3 ni ke atas. Faham? Kita extend. Jangan jangka hujung trend. Jangan jadi macam UJ tahun lepas. Hujung nak turun. Dia turun, tunggu sampai confirmation, dan kita lukis turun. Jangan jangka hujung. Anda akan cari kat mana nak masuk dan ikut trend. Itu kerja kita sebagai retail trader. Anda tak pergi turn market. Kalau anda tukang turn market, tu lain cerita. Kalau itu break, kita akan extendkan. Faham? Dan ini akan entah jadi ke mana jadi. Saya pun tak tahu. Kalau ini turun, cari dekat barrier tu. Tak payah trade gold kat ujung-ujung ni. Dah masuk kat sini, ini boleh. Last. Ini last. Ini last. Tak ada dah. Kecuali divergence dia break. Then kita cari lagi. Sebab motif. Lekuk 4, ada lekuk 5. Yes, lukis balik. Kalau anda lukis balik, seriously, tanya Tommy. Turn. Jatuh je. Okay, silver. Macam mana kita nak lukis gold ke bawah kalau silver macam ni, kan? Jadi silver ni ada lekuk 5, masih lekuk 5. Jadi gold ni masih lekuk 5. Okay, so pullback dalam silver adalah peluang untuk long gold. Bukan masuk silver sideways. Okay, minyak. Minyak ni sayang, kena BE. Sebelum ni 1, 2, 3 naik, letak BE, dia turun. Tapi minyak, asalkan anda tak pergi short dia, minyak tak dapat. Kita jangka cuma dia trunket 618. Ni akan trunket dekat area 618. Cuma tak dapat nak masuk kat tempat truncation. Ini tak dapat nak masuk. Kalau minyak jatuh lagi, lepak. Jangan trade minyak. Tunggu kepada syarikat-syarikat minyak. Copper, nothing. Kalau turun lagi, jangan trade copper. Company dia. Chevron dan lain-lain. Faham? Chevron ni dah lama dah bagi tahu dia nak buat 3 ni. Tak nampak? Nampak tak? XOM, yes. Kalau dia buat ni, faham? Ini mungkin 4, tak kisah. Ini W, ini X, ini Y, ataupun A, B dan C, tak kisah. Sekurang-kurangnya ini.
pun lebih agresif, ini 1-2, 1-2. Faham Rosli? Macam mana kita nak confirmkan dia? Itulah saya providekan chart ni. Apa tadi? XOM, Chevron, ni semua. Okey. Jadi kalau apa Chevron tadi apa dia punya ni? Ni tak cantik. CVX. Ni XLE. Okey. Okey, ni kalau dia buat macam ni akan completekan equal leg dia. Ni jadi, ini adalah 1-2, 1-2. Kalau ikut kepada indeks nak buat lekuk 3 of 3. Faham? Chevron ni saya tak minat sangat sebab mahal. Cari apa yang chart dia lebih kurang sama. Ni murah sikit. Cumanya ini dijangka dia kecil je. Sini ataupun ini je. Boleh Biket belajar duit hasil trading, jangan dimasuk besarkan trading account. Beli aset. Belajar untuk beli aset. Siapa yang masuk bearish terus senyap. Mana siapa dia itu? Terus tak ada bunyi. Dia beli bearish, lepas tu dia jual dah. Sayang. Simpan 5 tahun lagi buka chart. Jangan tengok sekarang. Ni tak jelas. Siapa saya duk guna apa chart ni? Ni lagi jelas. Sebab dia sama dengan XLE. Okey, belajar untuk beli aset. Hasil trading ni tuju duitnya habis. Beli mula-mula tak apa, kenal dulu CFDs. Lama-lama kalau ada modal, then beli saham, real saham. Ya, mula-mula kenal dulu, kumpul modal CFDs, okey, belajar dia, then beli saham. Saya tak trade CFD. CFD ni lebih kepada untuk trading, ya. Tapi kalau nak buat untuk aset, the best is beli share. Kat XM $10,000, buka account. Dan masuk satu-satu, jangan pakai leverage. Satu-satu. Jangan pakai leverage, jangan ambil gula-gula. Dan anda ada holding, kalau biarlah dia pergi ke mana. Saya hopefully semua ingat tak, daripada awal tahun saya cerita apa, Biket? Masa ini untuk beli apa? Masa ini bukan untuk trade. Masa ini untuk beli aset. Untuk beli aset, untuk beli aset. Saya tak tahu berapa kali ulang. Ada hasil trading, beli saham, simpan. Yep. Mula-mula tak apa. Mula-mula anda kenal kepada CFDs dulu, tak ada masalah. Tapi ultimately beli saham. Yes, tak ada masalah. Saya cerita benda ni dari bulan mana ada, dari tahun lepas. Market jatuh-jatuh kita nak beli saham. Kan? Tak ada orang Galih tak tahu dah ikut ke tak. Yang waktu ini jatuh, Rosdi tahu. Waktu ni tengah jatuh macam ni, waktu sini jatuh macam ni, kita orang nak beli tau. Ni kat mana nak masuk? Tak dapat, tak ada tempat. Saya break 1618. Dia naik, oh market masih nak jatuh. Kita orang sibuk nak membeli tiap hari. Time. Okey.
Alamak, dah pukul 6. Okey, kita break dulu, kita sambung. Sebab ini kena mengena dengan topik kita market. The whole thing, satu, market dynamic. Beli Lambo, tayar dulu, beli tayar dulu. Okey, sambung balik. Dengar saya mengintip betul. Kita sambung balik lepas ni, cerita benda ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, kita sambung ya. Okay, ini adalah apa yang berlaku 2 tahun lepas. Mel pun dengar. Ini apa yang berlaku 3 tahun lepas. Hampir 3 tahun lepas ya. Ini kalau anda dah terlepas kat sini, dan kita katakan ini dah reset, struktur ini lengkap sebagai satu parabola. Cumanya tak ada confirmation sebab dia tak break lagi. Betul? Sama seperti peristiwa dekat sini. Sama. Yang belakang ni, yang di belakang ni. The thing is, apa yang kita ada? Bila masa saya kat sini? Ni semalam kot. Dow Jones. Kita ada apa letak sama. Kita ada fungsi okey, yang high ini adalah high di sini. Cepat break. Ni dah break. Faham? Ini lead. Ini concurrent ataupun lagging, tak kisah. Anda nak letak mana satu pun tak kisah. Yang lead ni dah break. So, any pullback dalam yang ni, kalau nak trade yang ini. Faham tak kenapa kita cuba cari UK 100? Tak bagi chance langsung. Dia terus pergi. Dia turun, naik terus. Dapat bye-bye. Okey, tak apa. US 100, benda yang sama. Yang ini tak cantik jelita. Ni cantik. High yang ini, high ini dekat FTSE dah break. Jadi low ini kita establishkan. Sekarang ni dia dah ada sequence. 1, 2, 3. Faham? Ada peluang, kita akan cari. Any apa retracement dia anda boleh cari. Ini pun sama. Kita cerita nak beli UK 100 ni dari bila? Dari bila, Rosli? Saya pun dah tak ingat. The moment dia yang dulu antara yang awal breakout kan. Faham? Boleh? So, apa peluang dagangan? Apa-apa yang berkaitan dengan dolar sekarang ni yang dah ada sequence. Barrick ni dah tak balik-balik. Sekejap, saya go through chart apa yang kita boleh ni Bitcoin kalau trade sini sama Bitcoin tadi, di mana kita extendkan US dollar, ini tempat membeli untuk mereka yang shorter term.
Okey, ingat tak apa saya sebut sebelum ni? Bitcoin ni ada berapa lekuk dah? Kita dah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sekarang ni. Tak tahu tak? 1, 2, 3. Anda tak akan tengok Bitcoin harga ni dah. Faham? Price ini, kawasan ni, anda takkan nampak dah. Anda takkan nampak, kalau dia pergi daripada kawasan ni, anda takkan nampak dah. Ini dah jadi motif, faham tak? Dia punya ni, ini adalah flat. Kalau dia jadi flat, kita tak tahu kalau dia jadi flat. Itu kita tak dapat nak kata. Ini 3, 4 ni flat di sini, lepas tu jatuh bersuk. Itu boleh jadi. Faham? 4 di sini. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin. Tapi kalau kita jangka semua tempat flat, tak trade kita. Tak trade. Boleh? Okey. So, itu pun berakhir dengan so 1, 2, 3 peluang membeli. Jadi tak ada dah, anda tak tengok dah price ni. Kalau dia return 1, 2, 3 ni, itu last. Faham maksud saya itu last? Faham? Ni, yang ini. Boleh? Bitcoin dalam kategori apa? Kita kategoriskan sebagai komoditi. A, B dan last. Tak ada dah. Boleh? Ni sama seperti cerita Daud ya. Faham? Kalau ada terlepas yang orang duk apa sebelum ni, yang sini, ni last dia. Jangan kata saya tak sebut sekarang. Kita dah cerita benda ni sejak dia break structure. Sejak ini mendata. Bila saya tukar cat, instead of habis 100%. The moment dia buat 5 di sini, this one last. Boleh? Bikin? At least, ni anda boleh guna kalau, Bitcoin mahal bang, puluh ribu. Ni boleh guna try untuk CFDs. Duit yang ni anda boleh alihkan dan pergi kepada saham nanti-nanti. Faham? Sekali lagi turun, anda akan dengar orang semua, Bitcoin nak runtuh dah, tak ada dah. Seperti biasa. Boleh? Saya tak tahu macam mana lagi jelas. Macam mana nak terangkan dia lagi jelas daripada ni. $0.25 Bitcoin. Okey? Ini bukan untuk trade tau. Ni untuk simpan. Simpanlah dia. Kalau dia break ke bawah, dan itu adalah flat kita tadi. A, B, C. Anda kira margin cukup untuk 100% A, B, C. Faham cara kira margin dia? A, B. Anda kira cukup-cukup sampai 100 ni. Wassalam kini. Kira cukup margin sampai had ni. Ataupun terbaik adalah tak payah guna margin lah. Guna equity direct. Itu terbaik lah. Kalau ada modal, anda beli direct. Anda beli dekat exchange. Okay? All are pointing towards market yang bullish. Semuanya menunjukkan, termasuk Bitcoin, termasuk apa semua ni. Okay? Saya harap itu jelas. Dan kita masuk kepada topik kita, iaitu mengenai market dynamic. Ada soalan tak paket? Saya rasa